Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? Okay, saya mengharapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, kejap. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama ni datangnya daripada Shah Narsila Harun dengan tajuknya Rumah Dua Tingkat. Kisah yang saya nak ceritakan ni adalah pengalaman saya sendiri masa saya tinggal dekat rumah sewa dulu. Asalnya kan, rumah tu ada 2 orang kawan sekerja lah yang duduk sama-sama sekali dengan saya. Disebabkan rumah yang kami sewa ni cuma ada 2 bilik aja kat situ dan lepas tu pula saya ni masuk lambat. Jadi saya tak ada bilik lah. Terpaksalah saya tidur dekat ruang tamu aja. Tapi hari berganti hari, seorang demi seorang kawan saya mula berpindah. Last tinggallah saya seorang-seorang aja kat dalam rumah tu. Rumah ni kan bang, rumah kos rendah tau. Dan ada bahagian rumah yang dibuat daripada batu. Dan ada separuh tu pula dibuat daripada bahagian kayu tau. Dan tangga rumah ni pula, dia ada 14 anak tangga. Saya siap dah kira lagi tau bang. Punyalah tak tahu apa nak buat masa tu. Yelah duduk rumah tu seorang-seorang kan. Macam-macam lah saya buat. Bukan ada sesiapa pun nak ajak berbual. Tangga tu pula kan dia jenis kayu tau bang. Kalau ada orang naik ke ataupun orang turun ke, mesti kita akan dengar punyalah bunyi tangga tu berkeriut-keriut tu. Dan bila dah kawan-kawan saya semua dah berpindah tu, tinggallah saya seorang-seorang je duduk kat dalam rumah tu. Jadi, saya dah ada bilik sendirilah. Saya tidurlah dalam bilik. Dan bilik yang lagi satu tu, saya jadikan tempat untuk simpan baju-baju tau. Kalau malam kan, keadaan rumah saya ni sunyi sepi aja bang. Okey, nak dijadikan cerita kan? Sampailah satu malam tu. Masa tu saya tengah tidur tau bang. Tiba-tiba je, saya macam kena kejut dengan sesuatu. Ataupun dengan seseorang lah senang kata. Dan bila saya tersedar tu, saya pandanglah sekeliling kan. Tengok, pandang kiri, pandang kanan, pandang atas, pandang bawah. Tapi dalam bilik saya tu tak ada orang pun. Saya baring balik semula kan, cubalah nak tidur balik. Tiba-tiba je, saya rasa macam ada angin tau. Sejuk je hembus kat muka saya. Tapi saya buat tak layan je lah. Saya cuba juga nak sambung balik semula tidur tau. Aku ni esok kerja. Kau janganlah kacau-kacau aku. Aku azan sekarang, kau pula yang sakit nanti. Lepas saya cakap macam tu kan, Alhamdulillah bang, malam tu saya dapat tidur dengan lena lah. Malam keesokannya pula, saya kena ganggu lagi bang. Masa ni saya tengah layan tengok movie tau. Saya tengok movie dekat laptop je dalam bilik. Kebetulan pula esoknya tu saya off day kan. Itu yang saya layan tengok movie tu. Kalau tidak memang tak ada maknanya lah saya nak tidur lambat-lambat ni. So, masa saya tengah syok-syok tengok movie tu kan, tiba-tiba saya dengar bunyi macam ada orang tau. Dia tengah berjalan naik tangga tu. Pop. 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 Bunyi apa pula tu? Saya terus perlahankan suara laptop saya tu. Saya cubalah dengar betul-betul. Dan saya pasti sangat bunyi tu datangnya daripada tangga. Dan masa ni, of course lah saya memang dah takut bang. Sebab saya memang tahu yang ada dekat dalam rumah tu cuma saya sorang-sorang aja. Pintu depan saya dah kunci. Pintu belakang pun memang saya jarang buka. Selalunya bermangga aja. Dah tu siapa pula yang naik ni kan? Serius waktu ni kan, memang saya tak beranilah nak tengok kat luar tu. Saya cuba nak hilangkan rasa takut tu kan. Saya kuatkan sikit suara movie dekat laptop saya tu. Tapi tetap juga rasa takut. Sebab saya masih dapat dengar lagi. Jelas tau,
bunyi orang berjalan dekat luar tu. Tiba-tiba je, saya dengar bunyi pintu kena hempas pula tau. Dan bunyi ni datang daripada tingkat bawah. Disebabkan dekat tingkat bawah tu tak ada bilik apa pun kan. Yang ada pun cuma pintu toilet je lah. Jadi saya fikir pintu tandas je lah kan. Tadi aku terlupa tutup tingkap ke apa? Aduh, masak aku macam ni. Dan untuk nak kepastian, lagipun masa ni kan dah malam. Kalau saya lupa nak tutup tingkap pun masalah jugalah kan. Saya duduk situ seorang-seorang perempuan pula tu. Jadi nak tak nak, terpaksalah saya beranikan diri turun ke bawah. Nak cek lah tingkap-tingkap yang ada dekat bawah tu. Masa ni kan saya memang tak terfikir langsung lah benda tu hantu ke apa. Saya cuma fikir bunyi tadi tu sebab saya lupa nak tutup tingkap. Jadi bila angin masuk, itu yang pintu tandas tu tertutup. Masa saya sampai dekat bawah tu, saya tengok elok je. Semuanya tingkap tertutup. Tak ada satu pun yang terbuka. Jadi saya pergi kat dapur kan, nak cek toilet tu pula lah. Saya tolak je pintu toilet tu. Dalam tu kosong bang. Tak ada sesiapa pun kat dalam tu. Masa ni saya memang mula dah rasa tak sedap hati dah. Tak naklah saya lama-lama duduk kat situ kan. Saya terus berlari naik atas semula. Tutup laptop, terus baring tau. Masa ni lah tangga tu berbunyi lagi. Tapi kali ni, bunyinya dah macam orang berlari dah bang. Kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. Dan saya, memang lantakkan ajalah kan. Lantak engkau lah nak main tangga tu, main dah sampai puas. Jangan kau jatuh nanti mengadu kat aku sudah. Silap pagi bulan aku pula yang meninggal nanti kan. Tiba-tiba je, kipas berdiri yang saya guna ni, dia punya kepala dia tu kan biasa kipas berdiri dia boleh pusing kiri, pusing kanan kan. Kepala dia tu saya dah lock. Tembak dekat saya aja. Tiba-tiba kipas tu boleh pula pusing. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Dah dia main kipas lah pula. Nasib baiklah dia setakat main-main macam tu je bang. Tak tunjukkan diri. Cuma adalah saya ni dapat hadiah sikit. Bangun pagi esoknya tu, baru saya perasan tau bang hadiah ni. Peha saya lebam, hitam pekat pula tu. Dan bila lebam tu dah makin pudar, dah makin surut sikit, saya siap boleh nampak bang ada kesan gigi kat situ. Macam kena gigit tau kat peha saya tu. Tapi kan, dalam takut-takut berani tu, 2 tahun jugalah saya tahan duduk dekat situ seorang-seorang. Sampailah saya ambil keputusan untuk nak berhenti kerja dan pindah daripada situ. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Siapa kat rumah dia ada tangga, mesti boleh relate lah dengan kisah ni kan. Yalah, walaupun tak nampak apa-apa, dengar-dengar gitu aja. Seram seram. Dah lah duduk rumah tu seorang-seorang kan. Perempuan pula tu lagi. Kira beranilah awak ni ya. Okey, sebelum kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ni ya. Abang KSM nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Hadijah Nasin 6037. Bagi abang $5. Alhamdulillah, sangat-sangat terima kasih Puan Hadijah ya. Seterusnya daripada Roslina Salimin 1279. Dia bagi abang $10. Sing dollar $10 lah. Terima kasih banyak-banyak Puan Roslina Salimin ya. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya daripada Sir John Jenin. Pun bagi abang duit juga. Tapi Sir John Jenin, dia tak nak kita beritahu berapa amount yang dia bagi. Terima kasih Sir John Jenin ya. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya daripada Puteri Sepi 5445. Salam abang KSM, saya hadir sekali lagi. Terima kasih Puteri Sepi ya. Selalu support abang KSM. Dan seterusnya daripada Lola Dija. Assalamualaikum KSM. Waalaikumsalam. Tak pernah miss tengok video KSM. Saya ni ada cerita tau yang nak dikongsikan dengan KSM. Dan semua pendengar lah. Tapi ada je halangannya. Agaknya dia tak bagi saya cerita pasal dia kot. Itulah tu kan. Kadang-kadang yang abang KSM buat ni pun kadang-kadang ada jugalah sikit-sikit kena ganggu kan. Tapi yelah, kita nak teruskan hidup kan. Macam mana nak takut sangat pun tak boleh juga. Berani sangat pun jangan. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ini.
Okey, untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada Hani Madu. Kita terus dengan kisah yang kedua ni. Pernah tak korang tertidur dekat ruang tamu? Lepas tu, tiba-tiba je korang terjaga. Sebab ada bunyi orang naik turun tangga. Kali ni saya nak ceritakan pasal masa saya tertidur dekat ruang tamu lah. Rumah saya ni bang, dia rumah 2 tingkat tau. Dan kiri kanan rumah saya ni rumah kosong. Tak ada orang duduk pun dekat rumah tu tau bang. Memang daripada awal lagi, tak pernah ada orang duduk pun kat rumah tu. Tapi pintu pagar, pintu apa semua kat situ memang semua dah kunci lah. Sebab tak naklah ada penagih melepak-lepak kat situ kan. Okey, nak dijadikan cerita kan, saya ni memang jenis suka tengok TV sampai lewat malam tau bang. So, satu malam tu, masa saya tengah layan-layan tengok movie kan, saya rasa macam mengantuk sangat-sangat. Jadi, saya pun tutup TV. Pam! So, saya bantai je lah tidur dekat ruang tamu tu. Malaslah saya nak naik atas kan. Tengah saya sedap-sedap tidur tu, tiba-tiba je saya terjaga. Sebab saya dengar bunyi orang turun tangga tau. Rumah taman area rumah saya ni semuanya gunakan tangga jenis kayu tu. So, kalau ada orang naik ataupun turun, mesti ada bunyi lah. Jadinya kan, saya pun celikkan mata, bangun, pergilah tengok dekat tangga tu. Yelah, manalah tahu kot-kot adik saya ke abang saya turun ke apa kan. Tapi, saya dah sampai kat tangga tu tengok, tak ada sesiapa pun kat situ. Saya ingatkan yang saya ni salah dengar ke apa tadi kan. Jadi, saya pun baring semula, cuba nak tidur balik lah. Baru je saya baring semula, saya dengar lagi tau bunyi orang turun tangga tu. Dia punya bunyi tu setapak, setapak, setapak macam tu. Terkedu sekejap saya masa ni. Sebab kali ni saya betul-betul dengar. Dan rupa-rupanya kan, bunyi tu bukannya datang daripada tangga rumah saya. Tapi daripada rumah yang sebelah kiri saya tu. Rumah tu memang dah lama kosong tau bang. Dari awal saya duduk sini dulu pun, memang rumah tu tak pernah ada orang duduk pun. Saya waktu ni cuba fikir positif je lah. Saya just anggap yang bunyi tu mungkinlah kucing agaknya kan. Naik turun tangga ke main-main kat rumah sebelah tu kan. Tapi kalau kucing, memang tak mungkin lah. Kucing berat mana je. Takkanlah bunyi dia menapak dah macam bunyi orang berjalan pula kan. Saya rasa macam pelik pun ada. Seram pun ada juga tau. Last-last kan, saya buka TV, pasang kuat-kuat sikit volume TV tu. Saya sambung balik tidur. Okey, yang tadi tu cerita pasal tangga kan. Kisah ni pula, masa saya kena ganggu dengan bunyi orang ketuk pintu. Nak dijadikan cerita, malam tu saya tinggal dekat rumah dengan abang je. Dan mak saya tak ada, dia kerja shift malam tau masa tu. Dalam pukul 10 malam, 10 lebih malam lah macam tu, mak saya call tau. Dia kata hari ni dia nak balik half day. Dan maksudnya, mak saya ni kerja setengah hari je lah. Tapi kalau mak saya balik half day pun, pukul 1 pagi juga bang, baru dia sampai rumah. Dan sebenarnya lah mak saya call ni, dia nak minta abang saya ambil dia dekat kilang. Sebab dia takut nak balik sorang-sorang tau. Untuk pendengar semua tahulah jalan nak balik ke rumah kami ni mesti nak kena lalu dekat kawasan kubur. Dan mula-mula tu kan, kalau daripada kilang mak saya tu, kita akan jumpa tanah perkuburan Islam dulu. Dan lepas tu jalan depan sikit lagi kan, kita akan jumpa pula tapak perkuburan India kat situ. Mak saya ni dia memang penakut sikit bang. Tapi jangan kata mak saya. Saya sendiri pun kalau pukul 1 pagi, memang tak beranilah nak lalu dekat kubur tu sorang-sorang. Betul tak? Jangan kata awak dengan abang KSM sekalipun. Jadinya, mak suruh saya cakap dengan abang, suruh abang saya tu pergi ambil mak dekat kilang. Dan saya pula, of course lah. Macam biasalah, saya duduk je lah tercongok dekat depan TV, tengok TV. So, malam tu kan, sambil-sambil saya tunggu mak balik, masa ni abang saya dah keluar dah. Dia nak keluar pergi ambil mak lah kan. Saya pun tidurlah dekat depan TV. Tengah saya syok-syok tidur tu, tiba-tiba saya dengar bunyi orang ketuk pintu. Mak dah sampai rumah ke? Awalnya. Kejap mak, kejap. Orang nak buka lah ni.
Tapi saya pelik tau. Mak saya ni, dia punya pesen punya orang lah kan. Kalau ketuk pintu rumah, memang gunggang-gunggang. Macam nak roboh pintu diketuknya. Dan biasanya, dia akan jerit-jerit panggil saya tau bang. Tapi yang saya dengar ketuk pintu masa ni, bunyi dia slow je. Macam kita ketuk pintu tu guna kuku tau. Dan kalau kita ketuk pintu guna kuku kan bunyinya slow je. Macam itulah bunyinya masa tu. Dan oleh kerana masa tu dah lewat dah pun kan, saya dengar bunyi ketuk pintu tu memang jelas lah. Saya dah bangun dah pun, dah hampir-hampir nak pergi buka pintu dah. Nasib baiklah otak saya ni ligat sikit fikir kan masa tu. Jadi saya tak jadi tau nak buka pintu tu. Saya pergi dulu jengah dekat tingkap kan, tengok kat situ. Yelah, manalah tahu kot-kot ada orang nak pecah rumah ke apa kan. Saya usah-usah kan tengok, tak ada orang langsung kat depan tu tau. Tak pasal-pasal saya rasa meremang pula masa tu kan. Saya terus tau, baring balik dekat sofa tu, saya buat bodoh je dengan bunyi ketukan tu. Tiba-tiba kan, bunyi tu senyap tau. Dah senyap dah. Bagus. Tahu pun, aku memang tak nak buka pintu tu. Adik! Mak dah balik ni, buka pintu lah. Ini tak lain tak bukan lah. Dah memang confirm, memang mak saya lah ni. Sebab, gaya dia ketuk pintu tu, saya kenal sangat-sangat tau bang. Dengan cara dia panggil saya tu, macam waktu tengah hari dia buatnya. So, saya pun bangun, terus buka pintu. Bila mak saya masuk je ke dalam, saya terus ceritalah apa yang jadi tadi tau. Terus risau mak saya. Yang abang saya pula, terus berlari bang masuk dalam bilik. Takutlah tu agaknya kan. Dia pula yang lebih-lebih. Padahal yang kena tu, saya. Jadi kan, bila saya dah cerita-cerita tu semua, mak saya pun dia macam pelik tau dengar cerita macam tu. Sebab selama kami duduk dekat sini, kami tak pernah pun kena gangguan macam ni. Tapi kenapa saya boleh kena pula malam tu? Saya rasa lah mungkin benda-benda ni ada kena-mengena dengan tabiat saya yang suka sangat tidur lewat-lewat tu kan. Dan sebab itulah benda tu nak mengganggu saya. Saja je nak bergurau lah agaknya kan. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Yelah mungkinlah kisah ni tak seram mana. Tapi pada sesiapa yang suka tidur dekat ruang tamu malam-malam buta tu, berhati-hatilah ya. Okey, sebelum kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ni, Abang KSM bacakan komen daripada pendengar dulu. Daripada Suryana, baca ayat Quran ataupun pukul dengan penyapu Cik Pondi tu. Boy, beraninya lah kan. Okey, seterusnya daripada Iwan Semanggul. Assalamualaikum. Penang hadir bagi support. Cerita KSM makin hari makin best lah. Terima kasih Iwan ya. Okey, seterusnya daripada Muhammad Hairi. Terbaiklah cerita Abang KSM. Terima kasih atas sokongannya tu. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang ketiga untuk hari ni. Okey, untuk kisah yang ketiga ni datangnya daripada Rinsi Nina. Kisah yang saya nak ceritakan ni adalah kisah yang terjadi masa saya study dulu. Ataupun lebih tepat lagi, saya nak cerita pasal hostel yang tempat kami tinggal tu. Okey, hostel kami ni rumah kondo tau bang. Dan tempat kita orang belajar ni memang betul-betul sebelah dengan kondo. Kondo ni kondo 3 tingkat dan rumah kami rumah yang paling hujung sekali. Nak dijadikan cerita kan, ada satu kali tu saya tengah tidur tau. Saya balik petang tu dalam pukul 5 lebih. Tapi entah apa yang penat sangat rasanya hari tu, saya terus tidur. Dengan tak mandinya, dengan tak salin bajunya, macam tu balik, macam tu terus baring, terus tidur je. Sampailah pukul 8 lebih malam tu, baru saya tersedar. Baru terbangun masa tu kan. Saya sedar-sedar je, terus bangun, saya terus keluar bilik tau.
Tengok-tengok dalam hostel saya tu tak ada orang. Mungkinlah mungkin kawan-kawan saya ni semua keluar pergi makan lah. So, tinggallah saya seorang-seorang aja dekat dalam rumah tu. Saya pun masih lagi macam baru bangun tidur kan. Mamai-mamai, badan pun macam penat-penat lagi. Saya pun terus masuk bilik, baring, layan-layan tengok-tengok handphone je lah pula kan. Biasalah kan tengok FB, layan YouTube apa semua tu lah. So, masa saya tengah leka main handphone ni, tiba-tiba saya dengar bunyi macam orang nak buka pintu grill tau. Saya ingat kan kawan-kawan saya dah balik lah. Jadi saya cepat-cepat lah bangun, berlari saya pergi buka pintu tau. Mana dia orang ni? Hei, korang! Tak payahlah nak main-mainkan aku pula. Korang? Korang? Ish, aku ni salah dengar ke apa tadi? Bila saya dah tengok tak ada sesiapa dekat luar tu, saya pun patah balik kan, masuk semula dalam bilik saya. Saya sambung balik tengok handphone lah. Tengah saya leka main handphone lagi sekali tu, sekali lagi saya dengar bunyi macam orang cuba buka pintu. Jadi saya pun bangun lah. Tapi kali ni sebab tadi saya dah terkena kan, tak adalah saya nak berlari-lari macam tadi. Saya jalan pelan je tau. Jalan macam berhati-hati sikit lah. Sejalan sampai depan pintu, saya buka pintu tu. Dan sekali lagi bang, dekat depan pintu tu tak ada orang pun. Dia orang ni nak kenakan aku ke apa ni? Siut dah dia orang ni. Tak kelakar siut. Saya pun patah balik jalan nak masuk ke bilik. Masa saya on the way nak balik ke bilik saya tu, saya tengok pintu bilik kawan saya dia macam terbuka, macam renggang sikit tau. Dan saya memang tak fikir apa pun lah masa ni. Jadi saya pun tarik balik, tutupkan pintu bilik dia tu. Tapi dalam hati saya ni dah mula rasa macam pahal pula pintu ni tak tutup. Rasanya tadi macam pintu ni tutup. Bila saya dah tutup pintu bilik tu kan, saya terus masuk dalam bilik saya semula tau. Saya sambung lagi main handphone tau. Kali ketiga, saya dengar lagi tau bang. Bunyi macam orang cuba nak buka pintu depan rumah tu. Dan sekali lagi, saya pergi ke depan tu, saya buka. Serius bang, masa saya buka pintu ni, hati dah rasa berdebar-debar juga dah. Sekali lagi saya tengok dekat luar tu, tak ada orang juga bang. Tak ada sesiapa, sunyi sepi je kat depan tu. Tak cerita banyak dah, saya terus tutup pintu tu. Saya terus jalan menonong je tau, nak masuk semula dalam bilik saya. Masa saya jalan depan bilik kawan saya yang pintu dia terbuka tadi tu, depan mata saya bang, saya nampak pintu bilik tu terbuka. Terus berlari saya masuk dalam bilik. Tutup pintu siap kunci lagi kan. Menangis-nangis saya call kawan suruh ambil saya dekat rumah. Lebih kurang dalam 15 minit macam tu lah kawan saya pun sampai dekat rumah. Saya teruslah ikut dia pergi lepak-lepak kat kedai makan kan. Masa melepak tu saya diam aja bang. Saya terus rasa macam nak demam dah. Badan rasa lemau. Memang serius bang. Memang rasa macam takut sangat-sangat. Sebab saya ni asyik duk teringat-ingat je pasal tadi tau. Siapa pula yang kacau saya kat rumah tadi? Ataupun siapa pula yang ada dalam bilik kawan saya tu? Sebab semua kawan-kawan saya ada melepak dekat kedai makan ni. Itu yang pelik tu tau. Keesokan harinya, masa tu kita orang ni sajalah nak tidur ramai-ramai dekat ruang tamu tau. Dan biasalah kan, macam ni lah life kalau budak-budak student macam kami ni bang. Memang suka sangat tidur ramai-ramai. Dan macam biasalah, bila dah tidur ramai-ramai tu, kita orang bantailah berborak lah, itulah ini, makan cekedis lah kan. Dan macam-macam lah topik yang keluar. Last kali, sebelum kami nak tidur tu, boleh pula kawan saya ni buka cerita hantu. Melayanlah kita orang ni semua dengar dia cerita hantu dia tu. Lepas tu kita orang pun tidur lah. Nak dijadikan cerita kan, masa kami tengah tidur tu, tiba-tiba je ada seorang kawan saya ni terjerit-jerit tau. Dia macam orang dah kena rasuk dah. Terbangunlah kita orang semua ni kan. Dan oleh kerana kita orang ni semua perempuan, so memang kami tak tahulah nak buat apa.
Nak-nak pula, tengok member tu dah mula lain macam, dah terjelit-jelit lidah, rambut dia tarik-tarik sendiri kan. Dan bunyi suara pun dah lain macam je bang. Dan dah macam suara lelaki tau. Garau gila suara dia tu. Dan kita orang ni dah tak tahu nak buat apa, call lah satu ustaz ni. Masa kita orang nak tunggu ustaz ni sampai, kita orang semua tak berani bang nak duduk dalam rumah tu. Yelah, buatnya kena cekik ke apa, mati sia-sia je kan. Sebenarnya sebelum kawan saya tu dia kena rasuk kan, dia ada kejutkan kita orang tau. Katanya dia tak boleh tidur, 3-4 kali dia kejutkan kita orang. Tapi kita orang masa tu tak layan lah dia, buat tak tahu je. Kita orang ingatkan yang dia tu tengah takut lagi. Pasal tadi kan baru dengar cerita hantu kan. Itu pasal lah kita orang ni buat tak layan aja. Tahu-tahu je dia dah terpekik-pekik, kena histeria bang. Okey, dipendekkan cerita bila ustaz tu dah sampai, dah ubatkan kawan saya tu, dia siap tolong pagarkan hostel kami lagi. Dan bila dah settle tu semualah, barulah dia cerita. Kata ustaz tu, hostel kami tu tempatnya tak bersih. Tapak dia tu tak bersih tau. Asalnya tapak hostel kami ni dia ada kuil. Tempat kuil tu sebenarnya. Jadi bila kuil tu dah dirobohkan, dia orang buat kondo. Rumah kan kita orang duduk tu lah. Jadinya benda-benda asal yang duduk kat situ dah tak ada tempat tinggal. Itu yang duk merayau-rayau, mengacau-ngacau dekat kawasan tempat kami tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang ketiga pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Tapi kan, yelah zaman-zaman duduk kat hostel dulu seronok kan. Macam-macam aktiviti dibuatnya. Okeylah, sebelum kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni, Abang KSM bacakan sikit komen daripada pendengar dulu. Daripada Aina Niza 3717. Assalamualaikum. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin dan waalaikumsalam. Hasnah Muhammad. Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam. Selamat petang juga untuk Puan Hasnah ya. Seterusnya daripada Rohana Rahim 2182. Assalamualaikum, apa khabar Abang KSM? Waalaikumsalam dan khabar Alhamdulillah baik. Acik hadir lagi. Kalau acik lah, jawabnya takkan nak sewa lah rumah yang banyak cermin tu. Rumah acik ni, kalau malam lalu kat depan cermin pun acik tak pandang tau. Takut-takut nampak apa-apa je sekarang. Buat naya je. Jangan kata acik je, kalau Abang KSM sendiri pun dah tengok rumah tu lain macam. Rumah apa benda pula banyak no cermin macam tu kan? Memang taklah, baiklah cari rumah lain. Kita ni ada keluarga. Minta jauh lah daripada benda-benda macam tu kan? Okey. Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita teruskan dengan kisah yang terakhir untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang terakhir pada hari ini datangnya daripada Awi Osman. Jom kita terus dengan kisah yang keempat ni. Kisah ni terjadi masa zaman saya budak sekolah dulu dan masa tu tahun 1999. Sebagai seorang remaja perempuan yang tak terlepas dengan aktiviti melepak ni, tapi saya tak adalah melepak tak tentu hala bang. Dan biasanya kalau saya melepak, saya akan lepak dekat depan rumah saya aja. Sebab tak nak mak marah lah. Sebenarnya mak saya ni garang tau bang. Memang garang sangat-sangat. Tapi dia sporting. Dan biasanya saya akan melepak dengan kawan baik saya yang nama Zaleha. Zaleha ni saya just letak kat sini sebagai satu nama samaran je tau bang. Okey, kita terus dengan kisah dia. Kami tinggal rumah flat dekat tingkat 2, betul-betul dekat sebelah tangga. Dan rumah Zaleha pula sebelah aja dengan rumah saya. Kiranya tangga tu belah kiri dan rumah Zaleha ni di belah kanan tau bang. Dan biasanya kami akan mula melepak daripada pukul 10 malam sampailah bila mata dah mengantuk, barulah kita orang nak masuk tidur. Sampai pukul berapa tu bergantunglah kan. Kalau ikut si Zaleha tu memang sampai ke pagi lah. Memang saya terus tak tidur tu bang.
Tapi kalau ikut saya, dalam pukul 12 macam tu kan, atau paling lembat pun dalam pukul 1 pagi macam tu, saya dah ajak dah masuk dalam rumah. Benda ni kan ataupun pasal saya melepak dengan Zaliha ni lah. Mak ayah saya memang tak kisah sangat bang. Sebab kita orang ni duduk dekat depan rumah je kan. Korang semua boleh bayangkan tak? Rumah flat depan dia tu macam mana kan? Depan tu ada tembok, lepas tu dia macam koridor gitu kan. Jadi, sesiapa pun yang dekat luar tu memang tak nampak kita orang lah. Sebab itulah mak ayah saya macam tak kisah sangat tau. Tapi kan bang kalau dipikir-fikirkan balik, entah apa kejadahnya lah yang kita orang sembangkan masa tu. Saya pun tak tahu tau bang. Memang buang masa betul lah masa tu. Okeylah. Nak dijadikan cerita kan, masa kami tengah melepak satu malam tu lah, si Leha ni tengah syok bergosip, tengah syok bercerita lah, itulah inilah kan, pasal boyfriend dia lah, pasal itulah, pasal inilah. Dan saya ni pula macam tak boleh nak fokus dengan cerita dia tu. Sekejap-sekejap saya tengok je dekat tepi tangga tu. Sekejap-sekejap saya tengok je situ. Sebab saya macam perasan tau, dekat tempat gelap tepi tangga tu, saya rasa macam ada orang duk terjenguk-jenguk dekat situ. Dan bila saya pandang betul-betul, tak nampak sesiapa pula. Dan bila saya tak pandang, saya akan rasa macam ada bayang-bayang terjenguk-jenguk daripada tepi tangga tu. Jadi, si Zaliha ni kan, bila dia bercerita, saya ni kejap pandang sana, buat tak layan je dengan cerita dia, Zaliha pun jadi sakit hatilah. Yelah, dia tengah syok-syok cerita, saya pula sibuk tengok benda lain kan. Dia marah saya bang masa tu. Kau ni, apa hal kau ni? Kejap-kejap tengok situ, kejap-kejap tengok situ. Dah kenapa? Asyik tengok kat tangga tu je, aku cerita pun tak dengar. Kau ni, alah. Relax janganlah marah-marah. Tu, cuba kau tengok situ tu. Aku perasan macam ada orang lah kat situ. Tapi aku pandang betul-betul tak nampak pula. Pendengar semua bayangkanlah tangga dekat sebelah rumah saya tu gelap tau. Sebab situ memang tak ada lampu. Dan masa tu dah pukul 12 lebih malam dah. Tepi rumah saya tu siap ada bukit bukau. Dan kadang-kadang tu kan, kita orang yang tengah melepak ni siap boleh dengar lagi bang, sayup je bunyi anjing menyalak hantu. Dan biasanya kan, kalau kami dengar bunyi anjing ni, kita orang akan senyap je lah sebab berasa takut sendiri kan. Okey, berbalik pada cerita saya tadi tu. Sepanjang masa kami melepak tu, saya sentiasa je rasa macam kena perhatikan tau. Tapi benda ni saya tak cerita pun dekat Leha. Saya sendiri pun tak tahulah saya ni ada dera keenam ke apa. Dan saya rasa, mungkinlah benda yang saya rasa ni semua orang pun pernah rasa macam tu kan. Waktu tu dah dekat pukul 2.30 pagi tau. Saya pun cakap lah dekat Leha. Weh Leha, dah lah weh, jom lah masuk. Layan cerita kau sampai besok pun tak habis. Dah lah. Aku dah mengantuk sangat lah ni. Kau ni tak gerik macam ni. Nak gerik apa ni lagi? Dah pukul 2.30 pagi ni. Sekarang kalau mak aku dah berbunyi dengan kau dengan aku sekali kena gerik sekarang. Dah lah weh, dah lah. Aku nak masuk lah. Kau tinggalkan kau sini seorang-seorang. Tapi kan bang, sebenarnya saya tak mengantuk pun. Saya dah mula rasa meremang-remang tau. Sebab itulah yang saya nak masuk dalam tu. Sebelum benda tu munculkan diri, baiklah saya masuk dulu kan. Pagi esoknya tu, pagi-pagi lagi, mak saya dah masuk dalam bilik. Dah membebel-bebel dah bang. Padahal masa tu baru je pukul 9 pagi. Weh, bangun. Engkau ni semalam kau buat apa kat depan tu Potong rambut ke apa? Potong rambut? Mak, takkanlah orang nak potong-potong rambut malam-malam pula. Buatnya terpotong telinga sekarang, buat naya je. Mak, kenapa ni mak pagi-pagi bangun bebel-bebel je ni mak? Tu, kau pergi tengok dekat luar tu. Kau tengoklah sendiri. Kat tempat yang korang duduk tu, banyak rambut tau. Rambut siapa tu? Rambut? Rambut siapa mak? Kita tanya dia tanya kita balik semula pula. Dah, kau pergi bangun, kau pergi tengok sendiri. Mak tahu kau kemas semua tu Mak tak nak nampak ada rambut sikit pun kat depan tu.
Masa ni kan bang, cara mak saya pandang saya tu macam dia tahu sesuatu tau. Jadi saya pun bangunlah kan. Saya pergi dekat luar tu, memang betul bang. Dekat tempat yang kita orang duduk semalam tu, ada banyak sangat rambut bersepah-sepah. Panjang-panjang pula tu. Dan rambut tu jenis rambut lurus tau. Macam kena rebonding itu. Saya pun dengan beraninya, saya boleh pegang rambut-rambut tu, siap belik lagi bang, selai-selai tau. Rambut tu dia warna hitam pekat. Tapi tebal bang, memang tebal. Serius. Dan kalau nak dibandingkan dengan seurat rambut manusia, ataupun rambut kita ni lah kan, tebalnya rambut tu dah macam sekeping, takkan sekeping. Tebalnya rambut tu dah macam tebal penyapu lidi tau bang. Macam tu lah tebalnya. Jadi, bila saya dah rasa lain macam ni kan, saya dah lah pegang rambut ni. Saya campak rambut tu, saya terus pergi ke dapur, cuci tangan sambil selawat-selawat apa semualah. Masa ni kan, mak saya kan dia diam je tau. Dia perhatikan je saya. Dan baru je saya nak capai penyapu. Kan saya nak sapu kat depan tu lah, nak sapu rambut-rambut tu lah. Saya baru nak capai, mak saya terus sound. Engkau jangan nak usik penyapu mak tu Kau pakai penyodok je. Dah, sodok tu sekali kau buang nanti kat bawah. Alamak, dah terpegang ni. Nanti kita beli lain lah mak Takkan nak suruh orang kutip rambut tu pakai tangan pula. Mak ni pun. Bersambung-sambung lah lagi kena bebelkan mak kan. Masa saya tengah sapu-sapu rambut kat luar tu, mak saya pun ada sekali tau bang. Dia duduk dekat luar tu, temankan saya. Ni mak. Tengok ni mak, rambut dia tebal. Dah macam penyapu dah ni Kalau macam ni rambut apa mak Takkanlah rambut orang macam ni pula kan? Itulah korang. Sembanglah lagi kat luar ni. Sampai ke subuh pula kau cuba Tengoklah tu. Lang Sui pun dah duduk kat sini tau. Join korang melepak sekali kan? Esok-esok dia masuk dalam rumah pula. Itu yang kau nak sebenarnya kan? Bila mak saya dah cakap macam ni kan, terus meremang bang saya rasa. Mana taknya? Saya tak terfikir pun sampai ke situ. Sekali mak boleh sebut Lang Sui pula, mau ni tak meremang saya. Saya tahu sebenarnya mak saya tu pun takut juga tu. Sebab tu dia duduk jauh je tau masa temankan saya tu. Dan lepas tu kan, mak saya bebel lagi. Dia tanya saya lagi. Korang ni cuba cakap betul-betul dengan mak. Semalam korang ada main potong rambut ke apa? Mak, tengah-tengah malam, kita orang nak potong rambut apa mak? Mak tengoklah rambut orang ni, pendek je kan? Rambut leha pula kan kerinting. Memang bukan rambut kita orang lah. Sebab itulah mak tanya. Dah. Lain kali jangan lepak-lepak sini lagi lah. Bila saya dah siap sapu rambut tu, saya dengan mak turun ke bawah, kita orang bakar je bang rambut tu. Dan sejak daripada hari itulah, saya dengan Leha tak lagi melepak depan rumah sampai lewat-lewat malam. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Baiklah, Abang KSM nak minta ampun dan minta maaf. Kalau tadi tu Abang KSM ada tersilap kata ataupun gunakan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya Abang gunakan, Abang harap sahabat semua dapat maafkan Abang ya. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Jomlah support channel ni. Kita kan geng. Dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.